Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumil. Alhamdulillah, pertama-tamanya adalah sama-sama kita merangkamkan dan bersyukur dan tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan bagi kita sebagai hamba Allah untuk terus mencapai nikmat Allah dan berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Hari ini dah 11 Ramadan dan kita telah mengerjakan, alhamdulillah, kita dapat mengerjakan ibadat puasa dan mudah-mudahan ibadat puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma 'arafa al-'ibad ma Ramadan fayatamannat an yakuna as-sanatu kulluha Ramadan." Nabi bersabda, dia menyebut, sekiranya umat aku, sekiranya hamba Allah mengetahui apa itu Ramadan. Kalau kita tahu apa itu Ramadan, apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, apa ada kelebihan bulan Ramadan ini, fala tamannat, maka sudah pasti umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berharap as-sanatu kulluha Ramadan. Satu tahun seluruhnya, sepanjang tahun adalah Ramadan. Habis bulan Ramadan, 29 Ramadan, sambung lagi Ramadan. Habis lagi 29 atau 30 Ramadan, sambung lagi Ramadan. Itulah harapan umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kita tahu fadilat, kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Namun di sana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi tidak sedar akan kelebihan bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali rahimahullahu taala membahagikan puasa ini kepada 3. Yang pertama, puasa orang awam. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, puasa khususul khusus. Puasa yang pertama, puasa orang awam, iaitu kebanyakan manusia, kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada tahap ini, puasa orang awam, iaitu puasa hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi dalam masa yang sama, mereka masih lagi melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa. Puasa hanya tak makan, tak minum. Dalam masa yang sama, kehidupan mereka tidak berubah macam bulan-bulan yang lain juga. Kalau dalam bulan yang sebelum ini suka melihat filem Hindustan, dalam bulan puasa pun macam tu juga, tengok filem Hindustan. Kalau dalam bulan puasa tak baca Quran, dalam bulan yang lain tak baca Quran, dalam bulan Ramadan pun macam tu juga, tak bertambah.
bacaan Quran. Dalam bulan yang lain kalau dia tak sembahyang sunat, rawatib pun tak sembahyang, dalam bulan Ramadan pun begitu juga, tak berubah. Dalam bulan yang lain kalau dia makan itu mewah, dalam bulan Ramadan pun bersungguh makan, malah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ini menandakan puasa orang ini puasa awam. Puasa orang awam tak berubah, tidak mendidik jiwa dia, kerana dia tak faham, kerana dia tak tahu, dia tidak menghayati fadilat yang terdapat dalam bulan Ramadan. Sebab itulah Nabi SAW ada menyebut, kam min qaimin laisa lahu jazaa illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa melainkan hanya mendapat lapar dan dahaga. Maka amat rugilah kalau kita tergolong di kalangan orang yang macam ini. Berpuasa tergolong di kalangan orang yang tak dapat fadilat puasa tersebut, tapi hanya tak makan, tak minum, iaitu hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Pahala tidak ada. Itu puasa yang pertama. Peringkat yang kedua, peringkat puasa khusus, iaitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, puasa khusus ini adalah puasa orang yang menahan dirinya daripada makan dan minum, dan dalam masa yang sama dia memelihara lidahnya, memelihara anggotanya, memelihara perbuatannya, akhlaknya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan, yang boleh menguruskan, yang boleh mengerdilkan pahala puasa. Ini peringkat puasa yang kedua. Maknanya orang ni dia puasa, dia jaga lidah dia, tak cakap macam bulan yang lain. Nak bercakap, dia berfikir dahulu, adakah benda ini betul atau tidak? Adakah benda yang aku nak cakap ini menyakiti orang lain ataupun tidak? Dan orang ini, dan peringkat ini juga, dia menambahkan amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menambahkan ibadat tilawatul Quran, baca Quran lebih daripada bulan-bulan yang lain. Qiyamul lail, sembahyang tahajud lebih daripada bulan-bulan yang lain. Berzikir lebih daripada bulan-bulan yang lain. Akhlaknya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Jaga percakapan supaya tidak mengguris perasaan orang lain. Maknanya membentuk akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Ini peringkat yang kedua. Namun di dalam hatinya masih lagi tidak betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hatinya masih lagi tidak betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga perasaan lain. Ini peringkat yang kedua. Puasa orang khusus. Adapun yang ketiga adalah khusus, iaitu puasa orang yang tidak makan dan minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa, serta melakukan ibadat-ibadat yang boleh menambahkan pahalanya dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, dan juga meningkatkan ibadat-ibadat lain. Jaga ibadat sunat, tambah ibadat, jaga ibadat fardu, tambah ibadat sunat lebih daripada bulan yang lain, dan hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
hati dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat yang lain. Tak ada sedikit pun perasaan nak menunjuk-nunjuk. Tidak ada sedikit pun terlintas dalam hatinya perasaan ujub, takabur, riak dan sebagainya. Kalau menderma, walaupun dia tak tunjuk pada orang, tak terlintas di hatinya, bagus hati. Hanya dia menderma kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengharapkan balasan Allah. Dia beri itu kerana hamba, kerana menganggap bahawa dia hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 peringkat puasa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala tadi, maka insya-Allah mudah-mudahan kita berusaha supaya kita berada di dalam kelompok yang ketiga tadi, iaitu puasa yang paling tinggi. Kalau tak boleh pun yang kedua, kan? Maknanya yang kedua tadi, kita puasa tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, dan kita menambahkan ibadat-ibadat sunat kita lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan kalau boleh sambung lagi, sambung ibadat-ibadat kita itu sampai ke bulan-bulan yang lain, bukan hanya terhenti bila habis Ramadan kita pun habis, tak mau dah, tak mau dah beribadat, tidak mau dah qiyamul lail, tidak mau dah bertadarus Al-Quran, tidak mau dah bersedekah atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila begitu menunjukkan bahawa kalaulah sekiranya kita melakukan ibadat dalam bulan Ramadan ini, tapi bila habis bulan Ramadan, ibadat kita itu terhenti di situ. Akhlak kita yang baik tadi terhenti di situ. Sifat pemurah kita tadi terhenti di situ. Masuk saja Syawal, sifat pemurah kita dah bertukar jadi kikir, jadi kedekut dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa puasa kita itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa orang yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan yang berlaku dalam bulan Ramadan ini berterusan pada bulan-bulan yang lain. Membentuk pribadinya yang baik tadi terus dalam bulan-bulan yang lain. Maknanya tarbiyah Ramadan itu berjaya. Ini menggambarkan bahawa puasa dia tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu dalam bulan Ramadan betul dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bila habis bulan Ramadan dia kembali macam biasa, ini menggambarkan bahawa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ramai, sebenarnya tak berapa ramai orang yang berada di tahap yang ketiga tadi. Yang ramainya berada di tahap yang kedua, dan tahap yang pertama lagi ramai. Tahap pertama tadi lagi ramai. Puasa hanya tak makan dan tak minum, macam biasa je kehidupan dia. Kalau kalau yang tak tutup aurat macam itulah perangai dia, tak tutup aurat. Kalau bercakap tu tak apa-apa, bercakap tu kasar, macam itulah juga dalam bulan Ramadan, bercakap macam tu juga. Ini ramai tahap yang pertama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita mengharungi bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bagaimana yang kita dah sebut dulu ini, ada bermacam-macam keistimewaan, kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Antaranya Nabi SAW menyebut
famus shaim atyabu 'inda Allah minal misk. Mulut orang yang berpuasa lebih baik, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada misk, kasturi. Orang yang berpuasa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana perut dia kosong, maka dia akan keluar suatu bau yang kurang menyenangkan. Apabila kita berada di kalangan orang ramai, sudah pasti dia akan menimbulkan suasana yang tidak senang. Tak senang kerana bau tadi. Walau bagaimanapun, bau yang tidak menyenangkan itu adalah lebih baik, lebih harum pada sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan misk, kasturi. Lebih baik daripada kasturi. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada perbahasan tentang bersugi dalam bulan Ramadan. Mazhab Abu Hanifah Hambali menyatakan bersugi dalam bulan Ramadan tidak makruh. Boleh bersugi. Namun Ar-Rafa'i, pendapat Ar-Rafa'i, dia kata bersugi dalam bulan Ramadan ini bukan haram, makruh. Kenapa? Kerana kita menghilangkan bau tadi. Bau yang pada sisi Allah itu lebih atyab, lebih harum berbanding dengan misk, kasturi itu. Kita hilangkan bau. Maknanya tidak ada fadilah dalam bau tadi. Hilangkan. Sebab itu disebut oleh Ar-Rafa'i makruh. Makruh bersugi dalam bulan Ramadan, di siang hari dalam bulan Ramadan. Pendapat yang pertama, dia kata tak makruh. Tidak mengapa. Pagi pun boleh, petang pun boleh. Sepanjang Ramadan itu boleh kita bersugi. Kerana apa? Nabi pun ada menyebut sebelum ini bahawa kalaulah sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan perintahkan mereka ini bersugi setiap kali nak solat. Dia tak sebut kecuali bulan Ramadan. Tak ada. Maksud situ sepanjang tahun, termasuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebenarnya kalau kita nak ambil yang mana pun, terpulang kepada kita. Yang pertama pun betul, yang kedua pun betul. Kalau kita ambil yang pertama, tidak ada masalah. Kerana sebenarnya bau yang keluar daripada mulut kita itu bukan daripada mulut tu, daripada perut kita tu. Dia keluar. Kalau kita gosok gigi pun akan bau juga. Sebenarnya daripada perut keluar, perut yang kosong. Imam Abu Hanifah menyebut tidak makruh, harus gosok gigi dalam bulan Ramadan. Malah digalakkan lagi. Kerana apa? Bila kita nak menjaga orang di sekeliling kita supaya tidak rasa tak selesa dengan kehadiran kita. Namun pendapat yang kedua tadi, dia kata tidak mengapa. Walaupun ada bau, orang lain pun bau juga. Sama-sama bau, sama-sama berpuasa, tak ada masalah. Kita pada bau, mulut kita, mulut orang yang berpuasa ni, dan orang yang kita sembang petang-petang tu, tengah hari tu kan, juga berpuasa. Jadi sama-sama. Kalau ada bau, dia pun ada bau. Jadi tidak ada masalah. Kosong-kosong kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan nak pilih yang mana. Nak kata makruh pun boleh, nak kata harus pun boleh, tidak ada masalah. Cuma yang pentingnya kita buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala.
Tapi rasanya kalau kita tidur di siang hari tu, bangun tu dia rasa lain. Tuan kan? Bangun tu rasa letih, kering tekak macam mana dengan air liur tu. Rasanya lebih elok kalau kita bersedih. InsyaAllah tidak makruh kalau mengikut pendapat yang kedua dia, Ar-Rafa'i. Bukan Ar-Rafa'i, pendapat yang pertama tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang dibenci oleh manusia tidak semestinya juga dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi, bau mulut. Bau ni dibenci oleh manusia. Manusia suka kepada bau yang harum. Dia tak suka pada bau-bau yang tidak menyenangkan. Tetapi tak semestinya benda yang kita benci itu Allah pun benci. Tengok macam mana bau mulut orang puasa tadi tak disenangi oleh manusia, tapi di sisi Allah, Allah suka. Begitu juga dengan darah. Darah ni najis, tapi bila duduk dalam tubuh kita, dia tak najis, kita bawa ke mana-mana tidak ada masalah. Nak sembahyang tak ada masalah dalam tubuh, tapi bila keluar saja daripada ni, daripada tubuh kita, mengalir saja luar, dia akan jadi najis. Najis itu tidak disenangi oleh manusia. Tetapi darah itu kadang kalanya disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang mati syahid, orang yang mati syahid wajib dikebumikan begitu saja, dengan darah-darahnya sekali, dengan baju-bajunya yang berdarah. Tak boleh kita nak mandikan dia, tak boleh kita nak kafankan dia, terus ke bumi dalam keadaan itu, kerana darah tadi akan menjadi bukti, akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti bahawa orang ini berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang saja yang mati syahid, yang dimandikan, seorang saja, iaitu Hanzalah. Hanzalah ni hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bujang. Peringkat awalnya dia bujang, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tanya dia, wahai Hanzalah, kamu tak mau kahwin ke? Hanzalah kata, aku tunggu seruan daripada-Mu ya Muhammad, ya Rasulullah. Maka Nabi pun perintah dia supaya berkahwin. Oleh kerana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun kahwin. Hari pertama dia kahwin, tengah malam tu, malam pertama, dia terdengar seruan berjihad. Kerana Madinah pada masa dimasuki oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil seruan berjihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Bila Hanzalah ni sedar, dia mendengar suara itu, dia terus bangkit dan bersiap diri untuk pergi berjihad. Maka keluarlah Hanzalah bersama dengan orang Islam yang lain pergi melawan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peperangan itu ada 4 orang yang mati syahid, termasuklah Hanzalah tadi. Bila dilihat keempat-empat jenazah itu, 3 orang masih berdarah. 3 orang masih berdarah. Yang lain tadi semua tinggalnya Hanzalah. Hanzalah bersih dan ada kesan-kesan dimandikan, ada air, kesan-kesan dimandikan. Siapa mandi? Allah. Maka sahabat dia tengok ni, dia hairan. Kenapa yang lain meninggal ni dengan darah, kena tikam oleh musuh, ada darah, dan mereka ni mati syahid. Tapi Hanzalah kenapa dia dimandikan? Siapa yang mandi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebut bahawa Hanzalah ini sebenarnya dimandikan oleh malaikat.
Kenapa dia dimandikan? Padahal dia mati syahid. Sahabat tanya, kenapa dia dimandikan wahai Muhammad? Kerana malam tadi dia tak sempat mandi junub. Tak sempat mandi junub. Dia dengar hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, dia terus malam kamu kan? Keluar pergi berjihad, belum sempat mandi junub. Dan itu adalah keadaan begitu. Jadi malaikat yang mandikan. Dia seorang saja. Dia seorang saja yang mati syahid, yang dimandikan. Yang dimandikan oleh para malaikat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rasanya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini boleh memberi sedikit pengajaran, boleh menambahkan ilmu, dan mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan kita, kerana masa dah lewat dah. Ada sebahagian daripada kita hari ini kerja, macam saya kena pergi sekolah, hari sekolah kan. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan itu memberi manfaat, dan kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah supaya puasa kita tahun ini menjadi puasa yang terbaik, lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.